Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari pagi. Alhamdulillah pagi ni kita disibukkan sikit dengan benda-benda hal-hal rumah tangga. Gas habis lah apa mah. Jadi kita selesaikan dulu hal-hal rumah tangga. Dan alhamdulillah ni masa ada kelapangan sikit ni. Kalau ikut plan nak sharing berkenaan overthinking ni pagi tadi. Tapi yalah, kita hanya mampu merancang. Tuhan yang menentukan mana yang terbaik. Jadi alhamdulillah berkesempatan tengah hari ni nak share berkenaan overthinking. Overthinking ni benda yang saya sendiri pun alami sebelum ni, dan sekarang ni pun masih ada lagi sikit-sikit. Benda ni kita dah jadikan sebagai, kita kadang tak sedar, tidak menyedari overthinking ni sebenarnya berada dalam fikiran kita. Kita tak sedar. Tapi bila kita upgrade knowledge kita dapat input, dapat info, rupanya overthinking ni memang ada dalam diri kita. Saya beri contoh overthinking ni adalah dia berfikiran, dia terlalu fikir makna-makna yang tersirat di satu benda tu. Benda yang tak terzahir, benda yang di sebalik, dia suka fikir yang di sebalik. Benda-benda tu, dan dia tak berhenti, dia non-stop duk fikir benda tu menghantui dia. Dia duk fikir, sentiasa berada dalam fikiran dia satu benda tu. Duk fikir apa akan ni, macam mana lah benda ni, kenapa jadi macam ni. Itu adalah overthinking. Bagus ke tak bagus overthinking ni? Ada bagus dan tak bagus dia lah. Tapi lebih banyak menjurus kepada benda yang tak berapa bagus lah. Dia lebih kepada benda negatif sebenarnya overthinking ni. Overthinking dia berfikiran secara berlebihan. Dia berfikir secara berlebihan. Dia terlebih fikir, melayan benda tu. Terlebih fikir. Lepas tu dia berfikiran macam mana tau? Dia fikiran macam kita tadi, berkira benda yang tersirat, benda yang tak terzahir pada pandangan dia. Kalau apa akan jadi, di sebalik dan apa maksud dia apa. Dia terlalu fikir benda yang tersirat. Dan dia, orang yang overthinking juga selalu fikir, terlalu ambil kisah apa orang sekeliling akan kata. Nanti dia ni kata apa, nanti orang ni tak suka, nanti orang ni marah. Padahal benda tu tak berlaku lagi pun. Dia fikir dah, berfikiran yang menjurus kepada negatif lah. Nanti apa kata orang tu, nanti apa kata orang ni, nanti dia tu marah, nanti orang ni marah. Jadi benda yang belum berlaku lagi dia dah fikir dah benda tu overthinking. Lepas tu bila orang overthinking ni pula, dia selalu teringat-ingat. Dia tak boleh nak lupa kejadian-kejadian yang memalukan kat atas diri dia tu berlaku, dia duk ingat. Jadi dia relate benda tu dengan keadaan semasa. Mungkin sebelum ni dia biasa buat satu benda yang tak berapa, yang boleh yang menjatuhkan air muka dia. Kemudian bila dia nak buat satu benda pada hari ni, dia teringat, saat lagi orang gelak kat aku, nanti orang ketawakan aku, nanti orang kata apa. Dia teringat benda-benda yang pernah dia buat sebelum ni, benda yang memalukan diri dia. Dia teringat benda tu, dia relate dengan benda yang dia nak buat sekarang. Jadi benda tu dia akan jadi stuck lah, itulah overthinking. Dia selalu fikir benda-benda yang dah lepas, benda yang memalukan diri dia, dan dia relatekan benda tu dengan keadaan sekarang. Nanti aku buat jadi macam hari tu macam mana? Nanti aku buat orang gelak kat aku. Dia benda-benda yang dah lepas, yang tak berapa nak best jadi kat dia tu, dia fikir. Benda tu yang menyebabkan kita jadi seorang yang overthinking. Dan satu lagi pula, dia orang yang overthinking ni ialah dia sentiasa fikir benda yang di luar kawalan dia. Kita tak boleh kawal satu benda tu, tapi kita fikir, nanti lagi dia pergi macam ni, jadi macam ni macam mana. Dia benda yang di luar kawalan, tapi dia duk menghantui diri dia.
Jadi itu ya, sebab tu overthinking ni lebih menjurus kepada benda yang negatif. Bila kita sangkut dekat overthinking ni, maka orang kata apa, langkah pertama kan. Langkah pertama. Jadi langkah pertama tu tak akan berlaku lah. Dia tak akan melangkah ke next step. Kalau aku move ke next step, nanti jadi macam ni, habis. Nanti orang kata macam ni, nanti jadi macam ni, orang kata macam ni, nanti orang marah, nanti orang kata apa, nanti jadi benda yang tak berlaku lagi, dia dah duk imagine dah. Tu yang overthinking. Bila kita sedar benda tu berlaku dengan kita kena stop, jangan melayan. Saya pun dulu macam tu. Saya akui, saya dulu macam tu, overthinking. Kalau aku buat ni lagi, orang kata, lah, satu benda pun tak jadi. Kerana overthinking, duk melayan perasaan yang melampau-lampau kita tu. Padahal, tak ada apa-apa yang berlaku sebenarnya. Tapi cuma kita aja duk melayan negative side yang ada dalam diri kita tu. Kalau aku masuk kawasan ni, aku jumpa orang ni lagi, aku buat macam ni, kalau aku buat macam ni, nanti orang kata apa? Orang tak kata apa lagi pun, kita dah fikir benda yang orang akan kata. Bila kita duk fikir macam tu, kita melayan benda tu, lalah satu kerja pun tak jadi lah. Kita nak improve, kita nak upgrade diri, kita nak improve ke satu peringkat yang lebih. Kita nak, contoh dalam berbisnes senang kata, nak relate, nak kaitkan dengan bisnes. Kita sekarang nak, contoh, bila kita dah buat bisnes, kita dah ada income 200, 500, kita nak upgrade ke income 1000 ke 1500, tapi kena ada step yang baru. Bila kita nak move ke step yang baru, nanti aku buat macam ni tak jadi, macam mana? Dia benda tu yang menghantui diri dia. Kalau tak jadi, habis. Memang tak akan kita tak akan ke next level lah bila layan overthinking ni. Sebab overthinking ni lebih menjurus kepada benda negatif. Sebab tu kita kena sedar, bila kita sedang duk layan benda-benda yang kita sendiri pun di luar kawalan, yang kita sendiri tak pasti, kita kena stop, cepat-cepat stop. Kena cepat-cepat stop. Dan saya sendiri pun tengah, alhamdulillah, duk belajar. Banyak benda, aku ni rupanya ada overthinking juga. Jadi aku kena cepat-cepat kenal, ini adalah overthinking, stop. Ini adalah overthinking, stop. Jangan layan. Stop. Stop, jangan layan. Alihkan perhatian kepada benda yang lain bila ada overthinking ni. Kita sendiri kena kesan overthinking tu dalam diri kita. Bahaya. Sebab kita nak kita nak upgrade diri, kita nak move ke next level. Bila kita ada overthinking, kita tak akan boleh move ke next level. Jadi macam mana nak stop overthinking ni? Saya nak share sikit lah beberapa tip yang saya belajar, yang saya cari info, maklumat, mungkin ya manfaat untuk diri saya yang pun masih ada overthinking ni, dan kawan-kawan kat luar yang nak move on, nak move ke next level dalam nak capai sesuatu dalam bisnes contohnya kan, nak capai. Kita macam mana kita nak stop overthinking ni? Okey, nak stop overthinking ni ialah kita kena create atau cari aktiviti yang menyeronokkan, aktiviti yang membahagiakan. Kita kena create. Bila aktiviti yang menyeronokkan, yang membahagiakan ni, benda-benda negatif dia susah masuk. Kita akan rasa seronok, kita akan rasa happy, dan kita akan rasa jadi orang optimis, orang yang positif. Bila kita happy, kita seronok, kita enjoy, kita akan jadi orang yang optimis dan orang yang positif. Jadi negatif ni dia susah nak masuk. Kita kena create suasana, kita kena cari yang menyenangkan, yang membahagiakan. Okey, lepas tu tip yang kedua, kita kena lihat satu benda tu daripada sudut pandangan yang luas lah. Jangan kita sempitkan pandangan kita. Kita sempitkan pandangan dengan contoh, kalau ada idea pandangan yang lain, kita kena ambil kira jugalah. Jangan kita sekadar fikiran kita tak lepas pi. Kita dah fikir dah, satu benda ni kalau aku buat
tak boleh. Memang tak akan berjaya. Jangan kita tengok, kita kena luaskan lagi. Kita kena minta option lain lah, minta pandangan lain. Mungkin orang lain boleh bagi idea yang kita sendiri tak nampak, orang lain nampak. Bila kita minta pandangan orang bagi kita pandangan, rupanya boleh ada cara untuk kita move ke level yang seterusnya dengan step yang macam ni. Kadang-kadang kita sendiri tak nampak. Kita kena tengok dari sudut pandangan yang luas. Sebab kadang-kadang kita tak nampak benda tu, orang lain nampak. Jadi kita minta pandangan orang lain. Tapi janganlah pergi minta pandangan orang yang suka condemn. Dia tahu dah perangai dia tu suka condemn. Kita pergi minta pandangan dia. Memang tutup buku, simpan dalam peti ya. Memang tak jadi apa lah. Memang tak akan jadi apa lah untuk diri kita tu. Kemudian dia lebih kepada penghargaan. Yang ketiga adalah lebih kepada penghargaan. Buat sesuatu benda dan beri pujian kepada diri sendiri. Hang hebat. Bagus Hamdi, bagus. Awesome, hebat Hamdi, super. Okey, lepas ni kita buat lebih lagi. Hari ni dah buat banyak ni. Dah terbaik dah. Besok kita akan upgrade. Kita akan doublekan lagi. Okey. Beri pujian, beri penghargaan ke setiap aktiviti dan raikan setiap kejayaan walaupun kecil, walaupun kejayaan kecil kita raikan. Bila kita raih, maksudnya kita akan kenang. Aku buat hari tu best lah, memang syok lah rasa macam ni. Bila kita puji diri kita, bila kita hargai diri kita dengan setiap tindakan yang kita buat tu, ia akan jadi satu pembakar semangat untuk dari kita nak move kepada step yang seterusnya. Dan yang keempat, yang kelima, kena cepat-cepat sedar. Macam saya beritahu tadi, kita tengah duk layan perasaan overthinking kita tu, boleh ke macam ni? Bila kita sedang melayan perasaan itu, kita stop. Cepat-cepat. Aku tengah overthinking, aku tengah memikirkan benda yang aku tak tahu benda tu akan berlaku tak. Aku tengah memikirkan benda yang di luar kawalan aku. Jadi bila aku fikir benda yang di luar kawalan aku, bilalah aku akan mulakan langkah pertama aku untuk buat sesuatu perkara tu. Bila benda tu dah siap, bila tu benda nak akan berlaku. Lagi duk layan, okey, stop. Bila kita sedar benda tu, kita stop. Stop. Jangan layan, kita stop. Cepat-cepat sedar, stop. Terus stop. Aku duk melayan perasaan pula, duk melayan apa maksud yang terjadi pula. Benda yang di luar kawalan kita, jangan kita duk layan. Sebab kita tak tahu. Jadi tak jadi belakang kita, bukan kerja kita. Jadi satu benda yang kita plan, kita rancang nak buat tu, jadi tak jadi, itu bukan keputusan kita. Kita sebagai orang tua manusia ni, kita kena berikhtiar dan usaha lah. Lagi kita duk melayan perasaan tu, overthinking tu, tak akan ke mana lah kita. Tak akan ke mana, betul. Saya sebab cerita pun berdasarkan pengalaman sendiri juga, dan berdasarkan input yang saya dapat daripada apa yang saya belajar lah. Okey. Dan yang terakhir, tip yang terakhir ialah bersyukur, kerana berterima kasih. Enjoy dengan momen kita sekarang ni. Kita rasa enjoy, bersyukur, berterima kasih. Rasa cukup dah. Tapi kalau ditambah lagi, kita lebihkan lagi berterima kasih, lebihkan lagi bersyukur. Kita bila kita rasa enjoy, cukup enjoy, cukup gembira dengan apa yang kita ada sekarang ni, dia tak akan membuatkan kita terlalu overthinking lah. Overthinking ni bahaya. Kalau boleh kita hindari. Sebab benda overthinking ni, dia tak akan membantu kita untuk move ke next level. Kalau kita nak berbisnes, nak jual satu benda, kalau aku pergi jual kat dia ni benda ni, lagi apa dia kata, lagi dia tak mau, lagi dia kita belum cuba lagi, kita dah berfikiran macam-macam dah dalam fikiran kita. Kita belum pergi tunjuk lagi produk kita tu dekat orang tu, kita dah fikir, lagi dia tak mau tengok, lagi dia tak ni. Nanti duk dah layan benda tu lah, kita apa tu benda nak berniaga apa pun tak boleh. Jadi kalau nak berniaga, nak buat bisnes sendiri, overthinking ni kena hadapilah, kena cepat-cepat sedar, kena cepat-cepat kita singkirkan dari dalam fikiran kita.
Kecuali kita makan gaji, tak apalah makan gaji, cukup bulan tekan ATM keluar duit. Cukup bulan tekan ATM keluar duit. Nak fikir apa sangat dah. Habis kuat fikir awak gaji bulan ni sikit aku OT banyak, habis kurang macam tu lah. Kalau tak ada, kalau yang bekerja sendiri, kalau bekerja sendiri ni overthinking ni kita kena tackle siap-siap. Sebab ia boleh mengganggu progres kita untuk mendaki puncak kejayaan. Orang kata, siapa nak berniaga 10 tahun kalau berniaga, asyik duduk level yang sama kan. Jadi, kita pun nak ada upgrade, nak update skill, nak upgrade, nak tingkatkan level pendapatan, level knowledge kita. Jadi, overthinking ni kita kena tackle. Kita kena fix, kita kena tahu macam mana apa tu yang kita kena overthinking. Dan cepat-cepat bila berlaku cepat-cepat kita stop. Okey, itu sahaja saya nak sharing sebenarnya tengah hari ni berkenaan overthinking. Kebanyakan orang yang saya jadilah kira macam ada beberapa orang dropship yang nak join bawah tim saya. Jadi bila beberapa orang dropship daripada perilaku yang berlaku kat atas kita, rupanya overthinking ni berlaku kat atas semua orang. Jadi mereka fikir benda yang belum berlaku, mereka fikir benda yang di luar kawalan mereka. Jadi daripada situ saya dapat benarnya overthinking ni sangat tak membantu lah, sangat tak membantu. Sebab tu tujuan terlintas nak share ni, nak share mudah-mudahan manfaat untuk diri saya dan semua orang yang mendengar apa cerita kata overthinking ni. Dan berapa saya bagi tadi, saya share jadi beberapa perkara berkenaan macam mana nak cut, nak stop, nak alihkan overthinking tu. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya dan kita semua. Okey, itu saja, sekian perkongsian tengah hari ni. Okey, assalamualaikum.